Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lepas kita membicarakan tentang al-isti'adzah, iaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim yang disunatkan kita untuk membacanya oleh jumhur ulama pada setiap kali kita membaca al-Quran di luar solat. Adapun di dalam solat, mengikut mazhab Maliki, hukumnya adalah makruh kita membaca al-isti'adzah dan juga al-basmalah sebelum membaca Fatihah dan surah, melainkan ketika solat tarawih atau solat pada bulan Ramadan. Manakala mengikut pandangan al-Hanafiyah, isti'adzah hendaklah ataupun boleh dibaca ketika rakaat pertama sahaja dalam solat. Dan manakala mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, sunat kita membaca isti'adzah secara perlahan pada setiap rakaat sebelum kita membaca Al-Fatihah. Dan para ulama ijma' bersepakat bahawa al-isti'adzah ini bukanlah sebahagian daripada Al-Quran dan bukanlah satu ayat daripadanya. Jadi insya-Allah pada pertemuan kita pada pagi ini, insya-Allah kita akan membincangkan tentang Al-Basmalah. Al-Basmalah ini adalah nama bagi bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana al-isti'adzah itu nama bagi bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu juga bagi bacaan alhamdulillah dipanggil sebagai alhamdalah. Begitu juga kalau bacaan ataupun sebutan dalam azan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah itu dipanggil sebagai al-hayy 'alah. Jadi ini semua adalah istilah-istilah yang digunakan oleh ulama sebagai nama kepada bacaan tertentu yang kita amalkan. Baik, pada pagi ini kita akan masuk ke dalam suratul Fatihah dan kita akan membincangkan tentang apakah maksud ataupun tafsir di sebalik suratul Fatihah itu. Untuk itu saya mulakan seperti mana yang dinyatakan dalam tafsir-tafsir pengenalan suratul Fatihah. Pengenalan suratul Fatihah. Suratul Fatihah merupakan surah Makkiyah, dan bila kita sebut istilah Makkiyah, ia bermaksud surah itu diturunkan sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ia turun di Mekah atau daerah-daerah sekitarnya atau bukan di Mekah. Maka istilah Makkiyah dan Madaniyah itu merujuk kepada masa, tidak merujuk kepada tempat dan tidak merujuk kepada siapa yang diturunkan. Maka bila kita baca dalam tafsir disebut suratul Fatihah Makkiyah, bermaksud suratul Fatihah atau surah-surah yang lain itu diturunkan sebelum hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Dan ayatnya terdiri daripada 7 ayat secara ijma' ulama, semuanya bersetuju, ittifaq bersetuju bahawa Al-Fatihah itu hanya ada 7 ayat, bukan 8 dan bukan 9. Dan turun ia nazalat ba'dal muddathir. Surah ini diturunkan selepas surah Al-Muddathir. Maknanya mengikut susunan penurunan, ia turun atau diturunkan selepas surah Al-Muddathir. Apa kata kita baca bersama-sama suratul Fatihah yang berjumlah 7 ayat ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Di sebelum itu, mari kita lihat apakah isi kandungan surah Al-Fatihah. Dinyatakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, surah ini mengandungi makna-makna Quran yang agung dan meliputi usuluddin, dasar-dasar prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya. Menangani persoalan berkaitan dengan akidah, ibadah, pensyariatan, keimanan terhadap hari kebangkitan dan keimanan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan keimanan dengan mengesakan Allah dalam beribadah, dalam meminta pertolongan atau dipanggil sebagai isti'anah dan dalam berdoa, serta memandu manusia kepada memohon hidayah ataupun petunjuk kepada agama yang benar dan jalan yang lurus yang dipanggil sebagai as-sirat al-mustaqim, serta menjauhi jalan-jalan mereka yang tersasar daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang sesat. Ini intisari surah Al-Fatihah yang kita boleh ambil ia sebagai suatu gambaran awal terhadap isi kandungannya. Muslimin muslimat sedang pendengar, sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahawa surah Fatihah ni rupa-rupanya ada 12 nama, ya, ada 12 nama disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kalau kita tanya mengapa nak banyak sangat nama? Seperti juga Allah Subhanahu wa taala ada 99 dipanggil Al-Asmaul Husna. Jawapannya ialah banyak nama itu ataupun nama-nama yang banyak itu menunjukkan yang punya nama itu, ya, penama itu adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang unggul kerana tidak cukup dengan satu sifat, tidak cukup dengan satu nama untuk menggambarkan dirinya, terpaksa diberikan nama-nama yang banyak, ya, untuk menggambarkan, untuk memperkenalkan dirinya. Maka contohnya dalam suratul Fatihah ini, Imam Qurtubi kata ada 12 nama. Maknanya 12 nama ini untuk menggambarkan kemuliaan dan kedudukan suratul Fatihah yang kita boleh ambil ia sebagai suatu panduan dalam kehidupan kita, yang telah saya muqaddimahkan sebelum ini akan kepentingan Al-Fatihah itu dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Antara nama suratul Fatihah itu ialah As-Salah, ya, As-Salah. Merujuk kepada Al-Hadith Al-Qudsi, ya, riwayat Muslim dan lain-lain. Allah berfirman, ini hadis Qudsi, maknanya firman Allah, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bahagikan as-salah, maknanya Al-Fatihah di situ, antaraku dan antara hamba-Ku, mana yang membaca Al-Fatihah, yang membaca dalam solat itu, dua bahagian. Akan diuraikan kemudian insya-Allah. Dan nama lain bagi Al-Fatihah juga ialah Suratul Hamd, kerana di dalamnya disebutkan puji-pujian, ya. Selain itu dinamakan juga surah Fatihatul Kitab kerana surah Fatihah itu menjadi pembuka kepada pembacaan Al-Quran. Maksudnya kita buka-buka mushaf, buka-buka Quran, kita akan jumpa surah Fatihah dulu, tidak surah yang lain. Maka dengannya juga kita membaca Al-Quran, dan dengan juga ditulis Al-Quran itu bermula dengan suratul Fatihah. Dan kita mula bacaan dalam salat kita juga dengan membaca, ya, suratul Fatihah di rukun dalam salat kita. Dan nama lain bagi Fatihah juga, Al-Fatihah juga ialah Ummul Kitab, mengikut pandangan jumhur ulama, dan juga Ummul Quran. Ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW, ya, pernah bersabda bahawa nama-nama yang disebut, ya, di dalam hadis Nabi itu, la'a'lamannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani wal Quran al-azim alladhi utituhu. Mana Nabi SAW telah menyebut dalam hadis, ya, bahawa nama-nama Fatihah itu antaranya, ya, Ummul Quran, Ummul Kitab dan juga As-Sab'ul Mathani. Apa maksud As-Sab'ul Mathani? Maksudnya ialah 7 ayat yang diulang-ulang. Maknanya setiap kali kita solat, dalam setiap rakaat kita akan membaca suratul Fatihah. Yang saya sebut tadi, 17 kali setiap hari kita membaca surah Al-Fatihah kerana 17 rakaat yang kita solat. Dan juga disebut Al-Fatihah juga sebagai Al-Quran Al-Azim, ya, sebagai Al-Quran Azim, Quran yang agung. Kerana di dalam suratul Fatihah itu terkumpul segala ilmu Al-Quran dan juga, ya,
objektif asas Al-Quran itu terkandung dalam suratul Fatihah. Di samping itu, dinamakan juga Al-Fatihah ini dengan Asy-Syifa, ya, maknanya penawar atau ubat. Sabda Nabi SAW, Fatihatul Kitab syifaan min kulli sum. Ya, surah Fatihah itu adalah penawar bagi setiap racun. Hadis riwayat Ad-Darimi. Dan juga dinamakan juga suratul Fatihah sebagai Ar-Ruqyah, atau dalam bahasa kita jampi. Nabi SAW bersabda, ya, kepada sahabat yang pernah menjampi seorang penghulu sebuah kampung musyrikin yang telah sembuh asbab jampi tersebut. Nabi bertanya kepada sahabat itu, wa ma adraka annaha ruqyah, yang mana kamu tahu bahawa ia adalah ruqyah. Mana Fatihatul Kitab atau suratul Fatihah itu adalah salah satu daripada ayat yang dipohon untuk menjadi, ya, ataupun dibaca untuk menjadi asbab kesembuhan. Selain itu, Al-Fatihah juga dinamakan dengan Al-Asas, ya, maknanya asas. Seperti mana kata Ibn Abbas, wa asasul kutub Al-Quran, wa asasul Quran Al-Fatihah. Asas segala kitab suci itu ialah Quran, dan asas Al-Quran itu ialah suratul Fatihah, dan asas Fatihah itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak lagi nama-nama suratul Fatihah ini, antaranya Al-Wafiyah, ya. Al-Wafiyah maknanya sesuatu yang penuh, yang tak boleh dibahagi-bahagikan. Ya, juga namanya Al-Kafiyah, yang mencukupkan. Maksud surah Fatihah ni mencukupi dengan dia sahaja, tetapi benda yang lain daripada dia tidak cukup melainkan dengannya. Namanya Al-Kafiyah. Dan ini antara nama-nama surah bagi Al-Fatihah. Dan yang paling masyhur ialah namanya ialah Al-Fatihah, Ummul Kitab, dan juga As-Sab'ul Mathani. Di muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengenalan ini penting. Seperti saya kata tadi, ia adalah untuk menggambarkan keutamaan surah-surah tersebut. Dan nanti bila kita lihat satu persatu ayat-ayat di dalamnya, kita akan dapat menghubungkan nama ataupun sifat bagi Al-Fatihah ini yang telah diberikan tadi, dan kita akan sedar bahawa, oh, begitulah ataupun kerana itulah suratul Fatihah ini diberi nama sehingga 12 namanya, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Untuk itu, bersama-sama saya dalam segmen seterusnya pada hari-hari yang berikut, dalam pencarian kita tentang tafsir suratul Fatihah, yang mudah-mudahan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita dalam memahaminya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.